Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita dalam hadis yang kedua dalam Kitabut Taharah di bawah bab izalatin najasati wa bayaniha, iaitu menghilangkan najis dan menerangkan tentang najis. Dan ini bagi yang baru mengikuti, kita membaca kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang dihimpunkan, hadis-hadis hukum yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang kedua daripada bab ini, wa anhu radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik. Dalam sebahagian ni dia akan tulis wa anhu ataupun wa an Anas, kerana hadis sebelum itu ialah hadis Anas. Maksudnya dhamir itu balik kepada Anas, maksud ia kembali kepada Anas bin Malik. Hadis ini yang akan kita baca ni juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, cumanya telah diikhtisarkan, diringkaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam suntingan ini. Qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al ahliyati innaha rijsun, muttafaqun alaih. Fanada inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati innaha rijsun, muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, lamma kana yaum Khaybar, apabila berlaku peperangan Khaybar, yaumu, walaupun sebahagian para ulama bincang mengapa tidak yauma, kerana zaraf makan. Tapi mereka bincang tentang bukan semua dia berada dalam keadaan zarf makan, dia kadang-kadang oleh kerana peranan ini panjang, saya tak mahu cerita bagi kerana bukan semua orang yang menguasai dalam nahwu ni. Cuma untuk yang membaca ni mungkin hairan kerana dia tidak berfungsi sebagai zarf makan di sini. Katanya, apabila pada hari peperangan Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Aba Talhah, fanada, maka Aba Talhah pun menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu daripada luhumil humuri al ahliyati, daripada daging kaldai, kerana sesungguhnya ia najis, muttafaqun alaih. Hadis ni Anas riwayatkan. Kata Anas, pada hari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Khaybar adalah merupakan satu tempat di mana penempatan Yahudi yang berada di utara Madinah, sekitar 160 km ke utara Madinah. Mereka ni Khaybar ni, mereka asalnya patutnya mereka khianat Nabi SAW. Dan Nabi SAW tombangkan Khaybar ni.
tombangkan pusat Yahudi di Khaybar. Dan kita tahu sebab itu tuan-tuan, hari bila kita dengar anak-anak Palestin selalu sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisun Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Sebab apa? Pasal pada peperangan Khaybar, Yahudi telah ditewaskan oleh tentera Nabi SAW. Nabi beri bendera Khaybar kepada Ali bin Abi Talib, dan Yahudi telah dihalau keluar dalam peperangan Khaybar. Tapi ini dia cerita peristiwa ni semasa peperangan Khaybar, dia tak sebut tahun berapa. Tetapi diketahui bahawa peperangan Khaybar ialah tahun ke-7 selepas daripada hijrah Nabi SAW. Sebab apa dia tak sebut tahun ke-7? Sebab kiraan hijrah tak ada lagi. Kiraan tahun ini bermula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar yang kira dengan cadangan. Ada orang cadang pada hari Nabi menjadi Rasul, ada yang mencadang hari kewafatan Nabi, dan macam-macam cadangan. Umar memilih pada tahun di mana Nabi SAW berhijrah. Maka dengan itu pilihan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang tanya apa sambutan tahun hijrah zaman Nabi, tak ada kiraan lagi. Macam mana ada sambutan? Apa bacaan bila masuk tahun baru hijrah? Tak ada lagi kiraan. Tak ada lagi kiraan. Ini kiraan datang kemudian. Apabila umat Islam mula luas perutusan surat menyurat mereka. Jadi orang tengok Rom, Parsi, bila surat dia ada tahun. Orang Arab ni tak ada tahun. Jadi mereka minta supaya Umar bin Khattab sebagai khalifah kena buat tahun. Baru senang nak kira. Macam-macam cadangan telah diberikan. Maka Umar bin Khattab akhirnya bersetuju dengan hijrah. Bersetuju dengan hijrah. Dulu orang tak tahu tahun. Dia pakai nama tahun dia. Amul Fil, tahun gajah. Pasal apa? Pasal ada peristiwa Abrahah naik gajah serang Mekah. Jadi mereka mengingati tahun dengan mengingati peristiwa. Kemudian Umar bin Khattab, ini soal pentadbiran. Soal pentadbiran. Ada tak Umar buat semayang sebenar masuk tahun baru hijrah? Tak ada. Dia buat tahun dia. Yang buat tu kena bertanya hak buat tu. Dia ambil mana? Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni terkenal dengan suara kuat. Jadi bila Nabi suruh dia kelui, tahu kelui? Tuan-tuan mana tahu, tuan-tuan orang bandar. Nabi suruh dia nida, suruh dia seru. Suruh dia panggil, suruh dia angkat suara. Betul, fanada. Abu Talha ni suara dia kuat. Jadi Nabi pilih hak suara kuat lah. Jadi kita kalau nak cari orang, nak buat kerja, pilih yang sesuai lah. Nak suruh bang, cari hak suara kuat. Ni cari hak Allah Akbar batuk. Masa saat batuk nak jadi juga, tak boleh. Nak suruh hak nak pergi meminang jadi wakil kita, pilih hak segak sikit. Nabi SAW bila nak hantar surat, Nabi hantar
Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Sahabat dah. Kena Dihyah kacak. Jadi kita bila hantar wakil pun hantar kacak lah. Ni dia kata, tengok wakil pun sengit. Kadang-kadang anak terono tu segak. Jadi orang tak anak terono hak mana? Dia pun tak faham. Dia kata lebih kurang macam dia, tengok dia tu sengit lah. Jadi tak kena lah. Cari yang segak lah. Hak sengit pun boleh juga, dia buat kerja hak lain lah. Masing-masing orang ada kerja dia. Bukan kata tak berfaedah langsung, ada faedah masing-masing. Tapi bidang kerja. Nak hak suruh kuat, nak suruh panggil orang, suruh kuat. Dikatakan Al-Abbas radhiyallahu anhu, pak saudara Nabi juga seorang yang suruh kuat. Kalau dia panggil hamba dia daripada jauh, dengar habis. Ada orang suruh dia kuat. Ada orang suruh dia kuat. Abu Talhah ni katanya, dulu tak ada orang agak riwayat kata, kan? Macam suara 1000 orang kata. Maksudnya kuatlah suara tu. Dengar. Pada zaman dulu tak ada mikrofon. Kalau nak panggil ni suara bubuh di mikrofon pun tak dengar. Dia kata bak dah. Jadi tak boleh kan? Nak bercakap, Nabi dia bercakap yang jelas. Sebutan dia tu jelas. Orang dia nak bercakap, dia kena buat latihan, dia tak boleh bercakap. Dia pergi kat mikrofon, kita tak tahu dia cakap ke tak. Apa dia ni kata. Kan? Nabi suruh Abu Talhah fanada. Abu Talhah keluar, angkat suara. Dia ada dalam Arab ni, sebelum tu dia ada munada, ada munajah. Hak tu kita kata pergi munajat. Munajat dengan orang yang dekat. La tatanajau, jangan kamu duk berbisik. Munada ni hak jauh panggil orang kat sana, hak tu panggil munada. Kalau hak dekat-dekat, munajat. Bila kita bicara dengan Allah, kita munajat, tak bubuh dalam mikrofon, ya Allah, ya Allah. Itu bukan munajat, itu munada. Munajat slow, macam berbisik. Dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ni paksa mikrofon, satu kampung dengar. Itu tak nama munajat. Lepas tu dia kata munajat perdana apa. Okey. Kata dia, fanada, dia pun seru, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, telah menghalang kamu, melarang kamu, an luhumil humuri al ahliyati, innaha rijsun, melarang daripada daging kaldai. Ahliyah ni maksud kaldai kampung. Sekali pasal apa dia kata kaldai ni sebab kaldai lah terjemahan. Sebab orang Melayu bila sebut kaldai, dia terbayang kaldai yang tu lah, kan? Kaldai ni orang kata bodoh macam kaldai, tapi dia boleh baca dua huruf je, I dan O, I-O dia baca. Kaldai ni, Arab ni, kaldai terbahagi pada dua. Satu kaldai hak kampung ni lah, hak duk naik tu. Saya duduk di Jordan, sama duduk Jordan dengan Arab, tahu geng-geng Arab ni penanya kaldai kecil lah, dia bubuh belakang macam-macam kaldai lah. Dia kata kaldai bodoh, kalau keluar rumah tuan dia tak tahu nak petah balik. Saya kata dia pandai lah, kalau balik kena buat kerja. Tapi tak apalah kan. Okey. Tapi kaldai ni terkenal dengan perangai tak elok, bunyi angkaral aswat, lasatul hamir, seburuk-buruk suara kaldai, kan? Kamathalil himar yahmilu asfara, macam dengan kaldai yang tanggung ni kitab, tanggung helayan lebaran ni, tanggung saja tak kerti apa, kaldai lah. Kaldai ni Arab dah tu satu, itu kaldai yang kita duk tengok tu, orang Melayu panggil kaldai. Satu lagi macam mana saya dah sebut, kuda belang, Arab panggil kaldai.
Arab panggil himaru wahshi. Himaru wahshi. Kuda belang tu, himar dia. Yang ni himar ahli. Yang nu himar wahshi. Sebab tu jamak pada himar ni humuru ahliyah, al-humurul ahliyah. Jangan baca al-hamru. Kalau al-hamru merah, al-humuru kan. Al-humur jamak himar, jamak kepada himar. Kalau kita baca al-hamru, dia merah, dia merah. Itu bahasa Arab, dia ubah baris sikit makna lain. Okey, kaldai ni hak yang maksud dalam hadis ni, sebelum saya nak maksud dalam hadis ni, kaldai itulah. Kaldai, hak Melayu panggil kaldai tu. Adapun kuda belang tak termasuk. Kuda belang Arab panggil kaldai tak? Orang Melayu nampak dia kuda, Arab nampak dia kaldai. Sebenarnya dia kaldai ke kuda kalau pergi dengar, tengok dekat-dekat? Tuan-tuan pernah pergi berkenalan dengan kuda belang? Zebra. Muka dia macam kuda ke macam kaldai? Tuan-tuan kuda padi tahulah kan. Okey, yang penting Arab kata dia kaldai lah. Dia kaldai. Ini saya dah sebut tentang perbezaan orang tengok sesuatu benda. Bangsa tu tengok tu benda. Mungkin orang Melayu tak biasa dengan kuda belang Dia nampak kuda. Arab nampak kaldai. Dia ikut budaya macam tu saya pernah sebut. Arab makan tamar. Jadi tamar ni banyak. Balah, kelak tu. Tak tahu apa nak masak tu. Kemudian rutab, kemudian tamar, dia banyaklah nama. Kan kita panggil buah kurma lah kan. Tu pun masak daging pun nama kurma tak? Kan? Buah kurma. Sekarang tak apalah buah tamar. Jadi tamar banyaklah sebab apa? Sebab Arab makan tamar. Daripada putih tamar banyak nama dia. Arab ni terkenal lah dengan nama dia. Untuk singa je ada lebih kurang berapa? Kat 70 berapa nama. Usama kan. Macam-macam semua tu singa, Asad, macam-macam ni. Okey. Orang Melayu dia untuk beras dia banyak. Saya dia makan beras. Dia ada sebelum masa duduk di pokok tu kita panggil apa? Padi. Lepas tu kita panggil apa? Beras. Lepas tu kita panggil nasi. Tu tak kira lagi antah ke apa, dia lain lah kan. Arab tak ada, arus satu ya. Orang putih pun rice. Paddy ni dia ambil daripada kita. Ini bahasa lah. Ini ahli siapa minat kajian bahasa. Tapi yang pentingnya ialah kadang-kadang budaya juga menentukan pengaruh bahasa. Hadis ni kata luhumi al-humuri al-ahliyati. Sebab apa? Kenapa larang kaldai? Innaha rijsun, sesungguhnya dia adalah najis. Sebelum daripada tu, hadis ni sebenarnya dia panjang lagi. Sebelum daripada tu dia tak larang depa makan. Dalam hadis ni kalau kita baca yang riwayat yang kerana ini satu bab dalam hadis, dia panggil al-ikhtisar bir-riwayah. Dia memendekkan riwayat, boleh ataupun tidak. Dia boleh dengan syarat-syaratnya. Kalau kita baca cerita ni lagi, sahabat duduk tengah masak ni, apa nama lam kawah ni, tak kira lah buat sup ke buat apa kan, Nabi suruh buang dan suruh buang lah, suruh basuh bekas tu. Artinya sebelum tu dia duduk makan lah. Dia duduk makan. Jadi Nabi SAW, pasal apa Nabi suruh ni Abu Talha ni angkat suara, kelui kan, seru dia orang? Sebab ramai ni tentera semua ni pakat duk masak. Jadi Abu Talha kata, sesungguhnya Allah dan Rasul larang kamu daripada daging kaldai kerana ia adalah najis. Hadis ni kita dapat ambil beberapa manfaat daripadanya. Yang pertama ialah yang tadi kita sebut
apabila kita nak pilih orang yang bertugas, kita pilih orang yang sesuai. Nabi pilih orang yang tinggi, kuat suara dia. Kan? Sebab itu Nabi bila orang masuk Islam, kadang-kadang baru masuk, Nabi bagi jawatan. Kalau dia memang boleh buat kerja tu. Amr bin As baru masuk, Nabi jadikan dia ketua pasukan kecil tentera. Khalid Al-Walid baru masuk, Nabi lantik dia mengempalai bala tentera. Pasal itu bidang dia. Bidang dia. Nabi tak, dia ini juga sistem pentadbiran yang baik. Kerana orang dilantik bukan berdasarkan kepada senioriti, tapi berdasarkan kepada kebolehan di dalam bidang. Kan? An-nasu kama'adinidz dhahabi wal fiddah. Dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya manusia ini bagaikan galian, seperti galian emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam dengan syarat dia faham. Jadi Nabi letak orang pada kedudukannya. Yang ni nanti Hassan bin Thabit, dia masuk Islam, dia penyair, Nabi bagi dia syair. Nabi bagi dia syair. Kita bila ada orang hak berkebolehan, kita bagi laluan dekat dia. Di masjid-masjid pun macam tu lah juga. Kadang-kadang untuk imam mungkin ni boleh hak tak ada kot. Haram. Dia tak mau beralah. Dia takut lama dah jadi imam, tapi dia tak boleh dah. Suara pun alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi tak bagi jalan. Lagi aku boleh main masjid, hamba jangan nak jadi. Tak boleh lah, kena bagi laluan. Kena bagi laluan. Nabi SAW suruh i'lan, angkat suara i'lan hukum. Pasal apa? Hukum orang perlu tahu. Sebab itu suara kuat. Zaman sekarang ni bagi orang tak suara kuat, Nabi suruh angkat suara. Kita guna mikrofon lah. Jadi tak ada lah orang kata, habis tu kalau dah hampa semua nak buat cara Nabi, mikrofon Nabi tak pakai, bid'ah lah. Ni pun ada orang yang terlangkai ya. Dia benda yang tak ada pada zaman Nabi, kemudian kita buat disebabkan kerana kemajuan teknologi dan seumpamanya. Dia bukan daripada ibadat khususiyah itu, maka orang boleh buat lah. Nak main dengan kereta ke, nak main dengan kuda ke masjid, tak ada masalah, yang penting main masjid. Tapi tak boleh lah buat oleh kerana kita semua dah boleh main dengan kereta, semayang zuhur kita buat 8. Tak boleh lah. Pasal kita lah senang. Tak, yang asal kifiat ibadah hendaklah kekal seperti pada zaman Nabi SAW. Lagipun mikrofon, melainkan kalau mikrofon ada pada zaman Nabi, orang bagi kat Nabi, Nabi kata kita kaum yang tak guna mikrofon, bolehlah kita kata tak boleh pakai. Lagipun benda tak ada, tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Kadang-kadang orang ni dia cakap, dia nak jawab setengah orang, tapi dia tak berhati-hati. Kalau dia kata apa pun yang Nabi tak buat, kalau kita nak buat boleh, bahaya cakap dia tu. Akhirnya agama boleh buat apa saja. Semayang 5 boleh buat 7, semayang 2 boleh buat 8. Sebab kita kata lagi mana kita rasa baik, kita buatlah. Maka tak perlu wahyu, kerana manusia mempunyai akalnya. Ada orang puasa tak makan daging. Dalam Islam tak ada puasa-puasa terus lah. Puasa tak makan daging. Tapi kalau dia tak mau makan daging untuk kesihatan tak apa. Tapi dia tak makan daging, dia taklah ingat puasa. Tapi dia kata no ada sami berpuasa, tak apalah nak puasa. Dia kata bagus, bagus pada pandangan dia tak apa, tapi dia tak jadi ibadat. Dia tak boleh jadi ibadat. Nak jadi ibadat kena dengan nas. Kalau tidak susah. Orang buat bulan Ramadan sembahyang tarawih, bulan Syawal kita buat sembahyang sunat Syawal malam-malam. Pada Zulkaidah buat pula. Tak boleh lah. Agama mesti berdasarkan nas. Artinya Nabi SAW
Tengok manfaat. Agama dia tak suruh kita angkat suara macam suara Kaldai. Kalau tak perlu cakap dengan depan ni, angkat suara sampai satu kampung dengar. Agama tak suruh. Angkar al-aswat la sautul hamir, kan? Waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Luqman kata pada anaknya, rendahkan suara. Sebab apa? Cakap ni rendah suara lah. Pasal apa? Cakap dengan orang duduk sini, hang tahu ke? Tak, ujung sana pun dengar. Kita cakap. Tapi bila kita, Nabi SAW bila cakap dalam ceramah dia, ucapan dia, suara dia a'la sautah, saut, dia mengangkat suaranya, kan? Ahmarra wajah, merah muka Nabi SAW, merah muka baginda SAW, ka'annahu munziru jaish, seakan-akan dia sedang memberi arahan kepada tentera. Baru pemidato, bila dia berpidato, bila dia berkhutbah. Tapi bila dia bercakap dengan orang, dia bercakap dengan lembut, kerana itu yang diperlukan untuk tengok keadaan lah. Hadis ni kata dia larang daripada luhumu al-humur al-ahliyah, dilarang daripada daging. Kita faham bila larang daripada daging, laranglah juga daripada semua lah. Daging tak boleh makan, telinga dia kalau goreng tak boleh lah juga. Daging merangkumi semua. Pasal apa Nabi SAW larang? Dia bagi tahu di sini dalam hadis ni, innaha rijsun, kerana dia najis. Timbul masalah bila dia najis. Kalau dia najis, macam mana orang yang naik Kaldai? Adakah dia naik najis? Ini para ulama kena fikir. Walaupun kita kata aku tak fikir lah, nak naik-naik lah. Pasal ia ada kandungan hukum. Kita ingat tak hadis tentang kucing? Kucing najis ke tak? Najis ke tak? Tuan-tuan ni jangan ingat kan, jangan lupa. Dia najis ke tak? Innaha laisa binajis. Innaha laisa binajas. Laisa binajas, dia bukan najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum, dia di kalangan binatang yang tawafina alaikum, yang mengelilingi kamu. Sebab apa dia tak najis? Sebab syarak nak ringankan kita, dia binatang yang duduk dalam rumah kita, kita duduk belah dia, kalau dia najis kacau kita. Antara kucing dan Kaldai, di sisi orang zaman dulu, yang mana lebih banyak orang terlibat dengan dia? Kaldai ke kucing? Kaldai. Pasal Kaldai, orang naik dah. Bila naik binatang, dia berpeluh. Bila berpeluh, dia kena pakaian kita. Bila kena hujan, dia basah. Dia kena pakaian kita. Bila dia minum air, ada air liak dia, dia pusing kanan, kena tuan dia. Kalau dia najis, susah ni. Sedangkan kucing, yang bukan semua orang suka kucing pun dimaafkan dia. Kerana dia tawafina alaikum, dia berpusing-pusingan kita. Sedangkan nak Kaldai, lebih diperlukan. Para ulama telah berbincang tentang masalah ini. Lalu kesimpulan daripada perbincangan para fuqaha, mereka menyatakan bahawasanya mereka sepakat bahawasanya najis Kaldai. Kaldai ni masuk sekali dengan dia barol. Tahu birol tu? Hak nak macam kuda, tak macam kuda, tak macam Kaldai, antara keduanya, kan? Orang utara kata hang ni barai betul. Tahu barai, kan? Yang ni termasuk dalam hukum ni lah. Najis dia, air kencing dia dan darah dia, mereka sepakat ini adalah najis. Raus ni maksudlah tahi dia lah,
dia adalah najis. Cuma mereka berbincang tentang yang lain. Air liur dia, air mata dia, peluh dia, najis ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak. Yang ni antara benda yang dikecualikan, tak apa. Mazhab Ahmad macam payah sikit, tak bagi, dia kata najis. Walaupun ada qaul dia, ada Imam Ahmad ni biasa ada 1-2 qaul dalam mazhab dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata bahawasanya ini semua tak apa. Ini kalau orang tu naik kaldai tu berpeluh, seluar dia tentu kena peluh kaldai. Ataupun tengah-tengah naik kaldai hujan, basahlah belakang kaldai tu, kenalah apa? Tidak mengapa. Maksud rijis ni najis, tak boleh makan tadi, dengan had tadilah apa? Tahi dia dan kencing dia dan darah dia. Yang tu tak boleh. So kalau kaldai yang ada rijis pun dikecualikan seperti ini, tentulah dikecualikan lagi ayak liak kuda, apa? Peluh kuda yang kita naik. Bila kita naik kuda, orang putih kadang-kadang orang yang pandai naik kuda, pelana pun tak ada, pakai naik macam tu ya. Kan? Kuda ni jangan main, silat-silat dia tendang, kan? Jadi ini kalau hujan mari, belakang dia tu basah juga pakaian kita, lepas tu kita pergi solat, boleh ataupun tidak? Dibolehkan dalam hal yang seperti ini. Tak boleh makan. Ulama hampir keseluruhannya menyatakan tak boleh makan, diharamkan makan daging kaldai. Walaupun Ibnu Abbas ada pendapat dia, tapi pendapat dia tidak dapat disokong kerana adanya hadis ni. Okey. Pasal apa tak boleh makan kaldai? Tak boleh makan pasal Nabi tak bagi? Habis tak boleh makan. Cumanya di kalangan para ulama ada yang bawa sedikit lah. Mereka kata Islam ni kalau tengok benda-benda yang dia tak bagi makan, benda-benda ni ada tabiat tak apa elok. Abu Hayyan At-Tauhidi terkenal sebagai pemikir besar di zaman Baghdad. Hebat dia, seorang filsuf, seorang ahli falsafah juga, seorang mutasawwif, ahli tasawuf. Dia kata makanan ni mempengaruhi tabiat orang. Orang yang makan ni dia pengaruhi tabiat orang. Kata dia, sebab tu khinzir, kalau tengok, dia kata khinzir ni binatang yang jenis tak cemburu. Dia punya pasangan dia tu boleh bertukar-tukar, jenis tak cemburu, dan ada tabiat tak elok tengok khinzir. Agama haramkan, kata dia, sebab dia bimbang ataupun kemungkinan makanan mempengaruhi tabiat. Orang yang elok dia makan binatang yang elok, benda yang elok. Dia tak makan benda-benda yang dianggap benda-benda yang khabith, benda-benda yang keji. Kaldai ni pun sejenis binatang yang tak elok, dia punya bunyi tak elok, cara dia pun tak elok. Maka dia ni tak termasuk daripada benda yang dibenarkan kita makan, kerana mengelakkan daripada tabiat-tabiat yang seperti ini. Ini bukanlah hukum, inilah bukanlah illah, tapi ini dia panggil hikmah. Hikmah ni maksudnya barangkali kebaikan daripada larangan tersebut ialah kerana tabiat ni. Sebab tu binatang-binatang ni sebahagian yang kita tengok yang diharamkan oleh syarak ni mempunyai hal-hal yang seperti itu. Dan kita telah sebut bahawasanya illah yang dia bagi ni, kaldai ni najis, dan kaedah dalam syarak kullu najis muharram wala akas. Semua najis haram kecuali tapi tidak sebaliknya. Itu kita dah sebut dah. Semua yang najis haram dimakan, tapi semua yang haram bukan semestinya najis. Semua yang haram bukanlah sepertinya najis. Dan ini adalah hadis yang kita baca hari ini, dan saya
Ada satu hadis lagi ni, tapi takut dia jadi panjang, so kita buka kepada sesi soal jawab. Masuk ke dalam masjid dan niat i'tikaf, adakah daripada perbuatan Nabi SAW? Jumhur para ulama berpendapat bahawasanya kita boleh i'tikaf di semua masjid. Bila saja kita masuk, kita boleh beriktikaf di semua masjid. Walaupun ada pendapat yang terlalu minoriti, yang dipelopori oleh beberapa tokoh, diangkat oleh Al-Albani, bahwasanya i'tikaf hanya 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Namun wallahu taala alam, ini pendapat yang dhaif. I'tikaf boleh di semua masjid. Cuma sebahagian para ulama mengketatkan syarat i'tikaf. Dia kata mesti masuk sekian. Wallahu taala alam, secara umumnya seorang yang masuk dalam masjid dia berniat beriktikaf. Yang ni berniat duduk dalam masjid kerana nak beribadat. Bukan kerana duduk di dalam masjid kerana dia nak main bersembang, jumpa kawan ke apa. Dia memang kerana niat untuk beribadat. Ni ada soalan berhubung dengan azan. Ada orang azan, ada berapa cara azan. Yang ni dia tanya. Azan ada 3 cara azan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dan kesemuanya merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi ni dia ada beberapa orang muazzin. Dia ada Bilal radhiyallahu an, dia ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi SAW juga ada Abu Mahdhurah, dan ada Sa'ad Qarad juga merupakan muazzin Nabi SAW. Azan yang diajar pada Bilal dan Abu Mahdhurah dan semuanya, kita dapat simpulkan 3 jenis azan. Satu ialah azan yang ni, bagi yang tanya ni mungkin dia Tok Bilal kot, jadi dia dengar kan. Pertama ialah azan yang selalu kita dengar lah, azan yang ada 15 rangkap, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wabah 15. Ini adalah azan dulu kalau dalam kita baca dalam kitab, dia akan sebut azan ahli Kufah. Azan ahli Kufah. Dan azan inilah yang masyhur, yang kita duk dengar orang duk azan macam itulah. Satu lagi ialah azan yang Nabi ajak kepada Abu Mahdhurah. Macam tu juga, tapi dia 19 rangkap dia. Macam tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Kemudian dia sebut
dalam diri dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha, baru dia kuat. Jadi yang tu dia panggil tarji'. Dia sebut dulu kat dia. Mungkin kadang-kadang taklah dengar kuat dalam mic ni, tapi dia sebutlah, barulah dia angkat suara. Jadi 15 campur dengan 4 tadi dia ulang, jadi berapa? 19. Azan ni pun sunnah juga. Hak lain hayya Allah solat tak, dia tak ada, dia tak suruh kita mula dulu hayya Allah solat baru tak. Semasa mengucap syahadah dan syahadatain, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini azan kalau ada orang buat macam ni juga sunnah. Biasanya disebut dalam kitab fiqh azan ahli Makkah. Azan ahli Makkah. Satu lagi, macam azan ahli Makkah tadi juga, yang 19 itu, tetapi dia 17. Dapat ke tuan-tuan ni? Saya cerita ni. Sekali dia habang balik habang tu, 19, 17, 19. Apa dia yang bezanya? Yang ni dia panggil azan ahli Madinah. Ahli Madinah. Tadi azan ahli Makkah. Ini azan ahli Madinah. Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat. Jadi dia telah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia tak ulang hak kali yang kedua. Jadi dia azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian terus asyhadu an la. Jadi dengan itu dia kurang. Ini adalah azan yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Kesemua yang dibuat itu adalah sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Sama.
Hukum hukum makmum baca kuat bersama bacaan imam sehingga boleh didengari selang 2-3 orang. Ketika sir pula makmum baca sangat kuat. Tuan-tuan, bacaan hendaklah yang pertama apabila kita baca Al-Quran, apabila kita katakan bacaan, bermaksud kita sendiri mendengar bacaan tu. Kalau tidak, kita tutup mulut, itu bukan kita baca, itu lintasan ataupun kita imrar. Arab kata imrarul kalimah, kita melalukan kalimat dalam fikiran kita, ia bukan bacaan. Bila kita faqra'u, kamu baca, artinya dia sendiri dengar, diri dia tu dengar. Mungkin orang tak dengar, tak apa. Dalam erti kata lain, jika dia silap, dia tahu. Dia salah sebut, dia tahu. Tapi bukan sampai dia baca sampai kacau satu saf dah. Yang tu dia kena pergi jadi imam lah. Dia baca untuk diri dia. Sir bukan bermaksud dia diam, tak dengar. Maka itu tak sah kerana dia tak membaca. Jadi dia membaca sehingga kadar diri dia sendiri tahu bacaannya, apa yang dia baca. Okey. Bila imam baca, kita tak perlu baca. Walaupun ulama khilaf dalam masalah adakah perlu bacaan Fatihah jika sekiranya imam membaca jahar. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena baca kerana Fatihah itu adalah rukun daripada, kerana la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat melainkan dengan Fatihah. Jadi dia mesti rukun, dia sendiri kena baca. Dalam mazhab yang lain, dalam Hanbali juga, ini yang diterjihkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, bahwasanya dia makmum tidak membaca. Kerana suruhan membaca itu, Fatihah itu bagi yang bukan makmum. Ini antara alasannya ialah firman Allah, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibaca Quran, maka hendaklah kamu dengar padanya dan kamu diam. Jadi imam baca, kita dengar, kata dia. Kalau imam baca dan kita baca, habis imam tu baca untuk siapa, dia kata. Itu alasan yang Ibn Taymiyah habis-habisan mempertahankan masalah ni. Dia kata kalau dah imam baca, kemudian kita pun duk kalut baca, tak dengar yang dia baca, buat apa dia angkat suara baca? Buat apa faedah Allah syariat suruh dia baca kuat kalau bukan untuk kita dengar, untuk dia seorang kuat yang kita sekarang duk kalut baca Fatihah? Itu alasan dia. Maka dia kata bila imam baca, kita tidak baca. Ada dua mazhab, kedua-duanya okey lah, betul lah masalah ni. Maksudnya tak mengapa. Khilaf ni dia panggil khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau satu orang, kalau dia nak baca, dia tak boleh. Dia mesti kacau satu saf. Saya nak nasihat dia, ikut pandangan hak kata tak payah baca tu. Hang kacau sampai kawan sebelah tak boleh. Saya satu pagi subuh mana Ismail,
Kawan tu semayang, makan durian. Oh, demam dia. Mula-mula macam bau gudang garam. Lepas tu bau durian. Kesian ada anak abang. Dia, satu lagi saya nak sebut lah, aku terlupa. Kita ni, dia ada rukun hidup bersosial ni. Kita bersosial hidup ni. Agama dia ajak kita supaya bagaimana nak hidup bermasyarakat. Kita mai ke masjid, dia suruh ajak kita duduk dalam saf yang lurus. Kalau saf kita bengkok pun sebenarnya kita sembahyang Tuhan yang sama juga. Tapi dia mahu kita disiplin. Dia suruh kita pakai wangi-wangian, duduk dalam saf, dia suruh kita bersih, dia suruh kita ikut imam, jangan potong imam. Kerana agama nak ajak kita disiplin. Dia suruh kita masuk saf, dia larang kita langkah kepala orang. Semua dia ajak kita. Jadi patutnya kita belajar. Saya nak sentuh sikit lah kadang-kadang. Kita di masjid ni, ada kita buat peti ais ni, ramai lah orang duk bubuh. Saya terima kasih lah pada semua orang yang duk bubuh makanan tu. Bila orang bubuh makanan, bukannya semua ni cerita ni Gunung Ledang punya mana ni. Bila orang bubuh makanan, kita ambil lah dengan kadar yang kita nak makan. Kita nak makan berapa? 2, ambil 2 lah. Tapi kalau orang bubuh 30, kita ambil 20. Kita pun garu pala nak bagi siapa makan. Kita makan tang ni je lah. Hak mai tang masjid ni. Dia kata ada kawan saya di Padang Besar nak makan. Dia beli tang Padang Besar lah, kata tang ni. Dia makan tang ni. Pasal kawan tu bubuh, dia niat dia nak bagi orang hak mai masjid tu makan. Sekali kalau tak bagi, tengok sombong masjid, tak mau bagi. Bukan sombong. Supaya kita ada timbang rasa. Saya tengok dulu, tuan-tuan kalau pergi di Mekah, Madinah, kita rasa malu sebagai orang Islam. Dulu ada orang suka bagi ni, makan bulan puasa orang suka derma lah, bagi yogurt percuma macam-macam. Ada sebagai orang tu sebanyak mungkin orang bagi tu, lagi dia boleh ambil, dia ambil. Kita pun heran, ada berapa ratus orang nak makan semua di rumah. Ambil pada-pada sudah lah. Kan kita pergi makan mana-mana tempat kan, kadang-kadang kita tengok hotel pun sama. Ambil, ini kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang orang Arab. Siapa lah depan ni? Dia ambil ni kadang-kadang sampai kita tengok habis ke? Sekali tak habis. Dia ada tamak lah. Sebab tu kita dia ajar tani, ambil sikit-sikit lu. Sebab dah Nabi SAW ajak kan, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak kan, Umar bin Salamah Nabi ajar nak, bismillah makan. Makan dengan tangan kananmu, makan apa yang terdekat denganmu dulu. Kan? Kena terdekat tu cabai demam kita. Tapi maksudnya yang sesuai lah dekat. Supaya mata kita ni, tengok Allah balik sana ayam besar. Tapi kita ambil yang terdekat, kemudian kita pergi yang seterusnya. Bukan apa? Kesantunan dan kesopanan yang diajar. Kadang-kadang orang kita tengok tamak. Apa hukum makan daging kuda, zebra tadi abang lah. Zebra boleh tak makan? Boleh tak? Boleh. Dia tak termasuk. Saya kata dia larang ni, larang hanyalah himar tadi. Makan kuda pun boleh makan kuda. Cuma tak sedap lah dia kata kuda ni. Masalah sedap tak sedap tak timbul lah. Nak makan, makanlah kan. Apa persamaan dan perbezaan antara faraid, wasiat dan hibah? Faraid ialah pembahagian, kadar pembahagian harta pusaka yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Syariat tetapkan. Sebahagian besarnya telah disebut di dalam Al-Quran. Dan ada beberapa bahagian yang disebut dalam sunnah Nabi SAW. Wasiat ialah kita tinggalkan kita punya will, kita punya harapan ataupun permintaan kita selepas daripada kita mati.
Oleh kerana secara umum jumhur menyatakan tak ada wasiat kepada waris. Pasal ada faraid dah. Kita tak wasiat. Misalnya kita boleh wasiat kepada orang lain. Harta aku ni aku wasiatlah 10,000 daripada duit bank aku ni bagi pada rumah anak yatim. Wasiat selepas mati. Kalau masa mati kita pergi bagi kat dia siap-siap, yang tu tak nama wasiat, yang tu hibah. Kita beri kepada dia. Jadi anak kita mati dapat faraid. Tapi kalau kita wasiat kat yang sulung je, yang lain tak bagi, dari segi mazhab jumhur kita tak boleh buat hal tu. Kerana Allah telah bahagi untuk mereka. Tidak ada wasiat untuk waris. Jadi wasiat untuk siapa? Mungkin anak angkat kita atau wasiat untuk dia. Berdasarkan hadis Sa'ad nak wasiat, Nabi tak bagi. Nabi hanya izinkan setakat 1/3 saja paling banyak. Nabi kata wasulusun katsir. 1/3, 1/3 pun banyak. Artinya kalau kita ada 300,000, tak boleh wasiat 200,000. Boleh wasiat berapa? 100,000 je lah. Hibah kita bagi semasa hidup, kita bagi. Kita ada anak 5 orang, kita bagi. Nabi tidak bersama dengan orang yang zalim, kata Nabi. Nak bagi sama adil. Yang ni perlukan kita bagi kat dia ni sekeping tanah, kat abang dia bagi, kat adik dia tak bagi. Tak ada sebab. Pasal apa? Sebab aku suka hak abang hang, aku tak suka kat hang. Tak boleh. Akan menimbulkan kecemburuan di kalangan anak-anak dan permusuhan di kalangan mereka. Nabi tengok orang nak korban, dia bagi, dia buat untuk anak lelaki seorang je, hak lain Nabi tak, hak lain bagi tak. Nabi suruh buat untuk semua. Kalau tidak Nabi tak bersama dengan dia. Maka kita juga dalam hal ini, kalau kita nak bagi. Itu menimbulkan rasa tak puas hati anak-anak. Melainkan anak tu tolong kita bayarlah kat dia, lebih tak apalah kan. Kalau tak ada alasan, kita kena bagi sama. Tidak menimbulkan permusuhan. Dia kata, pak sayang kat dia lebih. Itu ikhwatu Yusuf. Dia kata Nabi Yaqub lebih sayang kat Yusuf. Adakah pihak Baitul Mal punya peruntukan bagi lelaki yang ingin berkahwin tapi kurang kemampuan? Ada, pergi minta. Kalau mereka tak bagi, ya, insya-Allah berbagi. Abang lah kata dalam kuliah mufti, dia kata ada. Tapi janganlah pergi beli handphone RM3,000, nak menikah RM2,000 tak ada duit. Tak boleh lah. Ini yang saya sebut ni. Pergi tengok, saya ni beras pun tak ada. Tengok dalam poket ada rokok. Rokok RM17. Beras RM12 tak boleh beli. Itu bukan tak berkemampuan. Itu tak apa lah. Tak berfikiran kat apa. Ini sebab tu ada orang komplain saya. Habis mana dalam Islam kata orang pokok tak boleh dapat zakat. Saya kata bukan masalah, tapi dia kaya. Zakat dapat kerana dia dalam asnaf pakai miskin. Asnaf pakai miskin, rokok boleh beli. Rokok ni kita tak mampu nak beli. RM17 sekotak. Kalau RM17 nasi kandang tak apa. Ni RM17 cucur pergi menyala gitu ya. Bunga api pun RM7 dah. Asap lagi banyak. Marah orang kau. Apa perbezaan ghani dan mughni dalam berdoa pada Allah untuk minta kaya? Allah hanya ghani. Dia maha kaya. Dia tidak memerlukan sesiapa. Allah mughni. Dia mengkayakan sesiapa yang dia kehendaki. Maka kita doa, kita sebut nama-nama dia bila kita berdoa kepadanya. Seorang lelaki berkahwin dengan janda yang mempunyai seorang anak perempuan. Setelah isterinya meninggal, bolehkah anak tiri itu masih tinggal bersama dengannya? Apabila dia kahwin dengan ibu dia, kan, dan dia menyetubuhi ibunya,
maka anak tu haram kepadanya selama-lamanya. Ya. Namun jadi bukan mahram dia, jadi dia mahram dia lah. Dia antara orang yang dia tak boleh kahwin. Walaupun ibu dia dah mati, dia tak boleh. Namun kalau dia rasa duduk tu boleh menimbulkan fitnah, kerana mungkin dia ada nafsu, pasal dia anak orang lain asal. Dengan itu maka dia hendaklah mengelakkan diri jika dibimbangi fitnah. Asalnya dia boleh macam mana dengan kerana bapa tiri dia apabila dia telah mengawini ibunya, maka dia tak boleh kahwin lagi dengan anak dia. Dia mengkahwininya dan menyetubuhinya. Ada dalil baca Al-Quran atas kubur? Ada ustaz kata ada, tapi doktor tak jumpa. Ustaz tu itu mai. Tuan-tuan, dalil ni macam ni. Kita kena tahu dalam pembahagian dalil. Pertama, dalil ada, kita kena cemak dalil sahih ataupun tidak. Kedua, jika dalil itu sahih, kita hendaklah tahu bahawasanya, kena tahu dalil tu bercakap dalam konteks apa. Misalnya, bila kita turunkan jenazah, dia kata kita baca surah ayat-ayat sekian. Turunkan jenazah, letakkan jenazah di kubur. Tapi itu tidak sama dengan maksud orang Melayu, pi duduk baca Quran atas kubur. Itu lain. Apabila kata baca Quran atas kubur, lepas orang balik, mereka duduk buat bacaan. Sebab itu, para ulama dalam berbagai mazhab, Malik dan seumpama bincang, kerana bacaan itu dalam waktu yang mahdud, iaitu apa? Dia hanya baca ketika dalam pengurusan jenazah. Maksud masa dia letak atas kubur tu, bukan Nabi suruh buat bacaan Quran atas kubur. Seperti mana bila orang Melayu buat, bila balik duduk lagi baca, kemudian sambung 3 hari baca. Ini tak pernah ada di dalam riwayat hadis. Itu yang bila kita cakap dalam konteks itu, hadis tidak ada. Yang ada nak misalnya bismillah ala millati rasulillah, ini semua bacaan-bacaan yang memang dibaca ketika jenazah dan seumpamanya. Ini khusus semasa dalam pengurusan jenazah. Ada dalil tak boleh tidur lepas subuh? Kalau ada kerja shift malam, saya kena subuh. Asalnya, ini kita kena tengok. Sebab tu saya kata, kena tengok hadis dalam konteksnya. Asalnya Nabi Nabi berkatkan umat ni fi bukuriha, yang mana pi keluar awal-awal. Jadi kita keluar awal lah. Tapi kalau satu orang tu, dia memang dah malam dia kerja, siang lepas subuh dia tidur lah. Pasal time itu ada waktu dia tidur pun. Maka ini tak termasuk, kerana tujuan dia tak mau orang jadi balok. Tahu tuan-tuan balok? Bukan belakang dia balok, penyegan. Jadi tak pergi kerja, duduk di rumah. Duduk di rumah. Lepas tu kata saya ni tak berapa pendapatan sangat. Ini masalah. Saya pun tak tahulah nak sebut macam mana. Takut dia kata kita kata pada orang susah. Tapi orang yang susah, kita doa kepada Allah Ta'ala rahmati mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Tapi kita bila kita duk kayu habis tengok, saya duk sebut 2-3 kali, ada orang memang susah. Dia sakit, dia tak boleh kerja, tak boleh bangkit, dia susah. Ada orang dia memilih untuk susah. Minta maaf lah. Kalau yang tak termasuk, dia jangan marah pula. Kita pergi rumah dia, kita tengok dia boleh berdiri. Saya dah sebut, ni Tuanku Raja Muda lah, apa, raja pergi rumah lah, senang lah. Tak boleh kau sapu-sapu sikit, kutik-kutik sampah depan rumah. Tikus mati ke, kucing mati kemarin pergi buang lah. Orang main depan rumah ni.
sapu-sapu bagi cerah ke apa. Tak boleh buat. Kita pun nak tengok dia boleh bangkit. Anak-anak ada. Takkan sampai itu pun tak ada. Lidi-lidi kampung takkan tak ada. Kuih-kuih benda tu bang, bakar pun sampah. Takkan mancis pun tak ada dah. Oh, kacau tu. Polis ni ada lagi lah mancis ni. Ini pun salah satu sebab. Sebab tu agama ni minta doa pagi-pagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta jauh daripada lemah dan malas. Hak tak apalah, hak tak boleh bangkit tu tak apalah. Itu saya dah cerita dulu ni. Sembahyang Jumaat tak mai wakil isteri untuk mengambil bantuan tu dia. Kata suami mana? Dia tak boleh mai. Dia sakit ke? Tak tahu di mana. Tutang kita buat bagi bantuan lepas sembahyang Jumaat. Jumaat pun tak boleh mai. Dan kita tengok orang kan. Bukanlah kita ni hukum zahir sajalah. Allah Taala yatawalla syara'ir. Tuhan tahu. Orang ni pada orang kata ayak muka orang. Ada tengok ayak muka orang tua-tua katalah ayak muka jernih. Bukanlah jernih tu sayang. Orang walaupun dia kulit hitam tapi kalau ahli solat, kita tahu ada nur pada wajah dia. Kita tengok pada wajah ada rajul salih, orang salih. Ada nampak Allah rezekikan tanda salih orang. Ahli ilmu nampak pada wajahnya ahli ilmu. Pada ilmu itu kita cahaya. Ahli ilmu, orang bijak nampak muka bijak. Tapi kalau kita pergi tengok sembam je muka. Sampai tengok kalau orang tu semayang, dia akan ambil wuduk sekurang-kurangnya sehari 5 kali. Kok dia jamak apa tak tahulah kan. Tapi tak apalah, duduk kat kampung nak jamak kat mana kan. Tapi bila ambil ayak muka kita kena air, nampak muka orang yang ambil wuduk. Tapi tengok sebam, soroi kepala. Berdiri boleh, jalan boleh. Kalau tak boleh pijah, cangkui-cangkui lah depan rumah tu bagi bersih sikit. Ini masalah malas. Minta maaf panjang nak. Tak tahu nak abang apa. Adakah Dihyah sahabat Nabi yang mana malaikat menyupai wajahnya ketika ingin menjadi manusia kerana beliau kacak? Dalam riwayat hadis disebut bahawa kadang-kadang malaikat yatamassal, dia menyerupai dengan Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi, dengan Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi. Dan orang nampak macam Dihyah pasal kacak. Ada, jadi kalau tanya betul ada riwayat memang malaikat menyerupai dia, tapi bukan semua keadaan dia datang menyerupai Dihyah. Hadis yang malaikat mai tanya Nabi tentang iman, Islam dan ihsan tu, sahabat dia tak menyerupai, sahabat tak kenal. Kan? Orang pun tak kenal dia siapa. La yura alaihi atharus safar. Tak nampak di atasnya kesan musafir. Tapi la ya'rifu minna ahad, tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dia. Tapi maksudnya apa? Islam suka kemas. Kita mai. Ada orang minta maaf tuan-tuan. Ini orang kata ke arah mentaliti kelas pertama. Agama ni dia suka kekemasan ni. Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum. Kamu akan pergi jumpa saudara-saudara kamu, elokkan kenderaan kamu dan pakaian kamu. Ka'annakum syamah bainan nas, kamu nampak tertonjol di kalangan manusia. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi pakai kemas lah. Bila main masjid, pakai elok-elok baju. Jangan pakai baju macam Pak Uda, tinggal atas dengan pakai elok-elok. Ada butang, kalau boleh bubuh butang elok-elok. Butang ni bukan berapa ringgit pun. Kan? Isteri pun kadang-kadang satu hal juga. Tengok suami dia main, biar tak segak lagi, kok orang kenal. Itu pun masalah. Kadang-kadang satu, kalau dah tak ada duit beli butang tu tak apalah, tengok nak tanya maib saya ada peruntukan beli butang. Tapi artinya bagi pakai, bagi kemas. Orang tengok kita, orang rasa seronok nak bercakap dengan kita. Kerana perwatakan. Jubah pakai elok-elok. Nak sensing tangan, sensing elok-elok tangan.
Kalau nak seng-seng lah, kalau kita pergi, kalau kita nak sikat lah elok. Kerana agama suka nampak elok orang. Mari masuk dalam masjid, kemah je orang Islam. Kalau orang bukan Islam masuk, tengok-tengok selekeh, hak ni, hak ni ada gulai, hak ni bihundut, hak ni Allah. Letih kita. Sudahlah dalam dunia ni, bola kita bukan nombor satu, segala pertandingan teknologi kita bukan nombor satu. Dalam berketeram penampilan pun out. Jadi ni muslimat ni kan, pastikan suami anda dalam keadaan handsome. Ya, nampak, bagi kemas. Kadang-kadang suami, ialah kadang-kadang isteri dia mengandung 9 bulan habis, suami kadang-kadang 2-3 tahun mengandung tak habis. Pakai pula baju ketat, butang nampak ketatnya, orang duk tengok. Dia tak boleh dia. Sebab tu bila kita nak hantar perwakilan, hantar tokoh, Nabi hantar yang smart. Pakai bagi dia elok. Panjang ni. Lembu betina bolehkah dia buat korban? Boleh ya. Siapa tak boleh tak? Nanti kita akan cerita lagi berkorban minggu depan, minggu panjang. Tolong bagi pencerahan minggu lepas tentang kek yang dicampur sedikit alkohol. Halal dimakan, bukankah alkohol itu najis walaupun kandungannya sedikit? Bukan kita dah hurai kah? Mungkin dia terlena. Kita bagi tahu ada beberapa pandangan para ulama dalam hal ini. Ada yang menyatakan hukumnya haram kerana alkohol itu najis. Ada yang menyatakan alkohol itu tak najis tetapi ia haram diminum kerana sifatnya yang memabukkan. Jika ia berubah sifat tidak memabukkan, maka dia tidak lagi termasuk di dalam larangan tersebut. Kemudian khilaf juga para ulama, jika sekiranya sifat alkohol itu berubah dengan sendiri ataupun berubah disebabkan perbuatan orang. Ingat tak kita? Dengar balik kuliah tu. Penubuhan pusat sufi di Malaysia, serta penyatuan Sunni dengan Syiah. Tubuhlah dulu nak tengok macam mana. Tuan-tuan, sufi, ahli-ahli dulu, walaupun tak apalah perbincangan di kalangan ahli para ulama, daripada mana datangnya perkataan sufi. Ada yang kata daripada sufah, tapi itu tidak mungkin membantu di sudut bahasa. Ada yang mengatakan daripada macam-macam. Ada yang menyatakan daripada bulu suf, bulu pakaian. Tak apalah, la masyahata fil istilah, kata ulama. Tidak ada perbalahan masalah istilah. Yang penting apa yang kita faham. Kalau sufi itu ataupun tasawuf, ilmu pengetahuan tentang membersihkan diri daripada takabur, riya, khusyuk untuk salat, ikhlas. Kalau itu maksudnya tazkiyatun nafs, bagi sebahagian para ulama yang tak mau menggunakan istilah sufi ataupun tasawuf, digunakan tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan diri, kan? Fa amma man zakkaha, adapun orang yang menyucikan jiwa itu, membersihkan diri, tak apa. Makna yang sama, istilah yang berbeza. Tapi apabila satu orang kata saya sufi, saya satu orang yang saleh, membersihkan diri, sedang menuju pada Allah, adakah orang dakwa diri dia macam tu? Sayalah ahli sufi. Macam orang kata sayalah insan saleh yang hatinya murni. Ada orang kata gitu. Kami geng-geng sufi, maksud geng-geng hati yang murni. Ada orang kata gitu. Maka sebahagian ahli sufi menyatakan orang yang mengaku sufi, dia bukan sufi. Maka kalau orang betul-betul, dia antara dia dengan Allah Ta'ala, menyembunyikan ibadat, zikir dia, semua tak ada. Assalamualaikum tuan-tuan, saya pagi ni tadi zikir ada 2-3 ribu kali. Ada orang ada begitu. Tapi kalau dia kata pusat nak belajar ilmu tasawuf, itu tak apalah. Ini sufi, geng-geng sufi, kami geng-geng sufi.
Ini semua sectarian minded. Pemikiran main puak ni kami salafi. Main yang ni kami macam-macam lagi. Allah namakan kita orang Islam. Kita sama kumul muslim. Allah namakan kita orang Islam. Islam, Muslim. Apa dia cari istilah-istilah lain? Orang tanya, entah apa? Muslim. Entah Sufi ke? Muslim ya akhi. Salafi ke? Muslim ya akhi. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang bersaudara. Kemudian kita, itu tidaklah menghalang untuk kita bagi pandangan yang berbeza. Tapi kita tidak mengkafirkan orang. Orang tak buat. Ahlus sunnah wal jamaah ialah ilmu tentang sunnah. Ahli sunnah, ahli yang cuba mengikut sunnah. Dia adalah bukan persatuan. Dia adalah orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Dan orang tak kata saya lah pengikut sunnah yang orang tak dakwa. Kalau maksud saya cuba mengikut sunnah Nabi, kan? Mudah-mudahan. Dan ini kita matang sikit dalam hal ni, supaya tak membuat dakwaan-dakwaan yang sesial. Agama ni bila dia akhir zaman, dia jadi macam bahan jualan. Semua orang cari brand ni. Bukan masalah dia tahu hubungan dia. Kalau satu orang tahu tentang hakikat diri dengan Allah Ta'ala, mungkin dia malu dengan diri dia sendiri. Dan riwayat Imam Ahmad, apabila orang datang, orang dah cium tangan dia, Imam Ahmad menangis. Dalam sebahagian riwayat dia kata lau alimtu ma indi minal khataya wa dhunub la hasawtum ala ra'si biturab. Jika kamu tahu dosa dan kesalahan aku, kamu bubuh patah kepala aku dengan pasir. Malu Imam Ahmad rasa bersalah bila orang lintas jalan pakai duk main cium tangan dia. Menangis dia, nahnu qaumun masyakin, kita kesian kita. Tapi bila main seorang zaman orang lebih hebat baik. Imam Ahmad, salah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, suruh tangan, sila ambil berkat saya. Sila. Ya akhi, kita malu pada Tuhan. Mungkin orang yang di bawah ni, ataupun bukan mungkin, bahkan kebanyakan orang yang di bawah dengan kita jauh lebih baik daripada kita. Keikhlasan dia, kesungguhan dia. Dan saya kata, dengan yakinnya bukan melawak. Sebab tu kadang-kadang orang ni tak faham, orang kata dia sombong. Saya tak mau ni cium-cium tangan ni, tuan-tuan picu tangan orang lain. Bukan kerana nak belagak ke ataupun nak menyombong. Kerana sesungguhnya kita tahu kekurangan yang maha hebat dan cacat kita di hadapan Tuhan. Hanya kerana Allah itu Ghafur, Dia telah menutup keaiban saya. Jadilah saya mufti lah apa lebih kurang. Tuan-tuan pun mendengar saya mengajar dengan sangkaan baik bahawanya orang ni baiklah. Di sisi Tuhan kita maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Dan kita pun sedar hakikat diri kita bahawasanya orang lain jauh lebih baik daripada kita. Maka bila kita tarik tangan tu, kita menyombong mufti ni, orang Nazala dia belagak pula. Macamlah tangan dia tu mahal sangat. Bukan masalah tu. Masalah saya tak mau tuan merendahkan diri. Kerana tuan cium tangan mungkin nak minta berkat. Saya tak ada berkat dah. Pergi merata orang gaduh nak ambil gambar. Kalau dia kata nak ambil gambar, syok-syok boleh lah. Tapi nak ambil berkat, saya selalu kata tak ada berkat, dan nak ambil lah. Kan? Tak ada pergi ambil, dapat tak ambil gambar, ambil lah. Tak ada berkat apa. Jangan kalau ambil tahu nak gantung di rumah, tentu dah tak bagi. Tapi setakat ambil nak pergi jumpa aku nak kutuk sekali dua, boleh lah. Maka dengan itu semua orang hisap diri kita sendiri, tawaduk dengan Tuhan, malu kita dengan Tuhan, maka beristighfar kita pagi dan petang di atas kesalahan diri kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.